berkemungkinan jawapan-jawapan tertentu dalam poster iklan tersebut, jadual tersebut, kamu kena buat analisis betul-betul. Okay, kamu kena faham betul-betul. Okay, kadang-kadang kamu tak perasan. So itu kelebihan dan kelemahan bahan-bahan tertentu. Lihat di sini ya, antara bahan yang boleh dikeluarkan dalam bentuk jadual, iklan, berita, rencana, okay? Poster, boleh jadi papan iklan, papan notis, okay? Notis makluman. Boleh jadi macam tu. Okay? Jadi, kena bersedia. Okay. Yang paling saya khawatiri ya, yang tak dinyatakan dalam nota tersebut yang saya sedang lihat buku latihan ni, okay? Yang pada di depan saya ni ya, berkemungkinan saya rasa dia boleh keluar ilustrasi sama ada dalam bentuk dialog, ada perbualan. Okay, dia bukan dialog yang kamu nampak macam peribahasa ni. Okay, saya scroll kejap. Okay. Dia bukan dalam bentuk dialog macam peribahasa kita nampak ni. Ada nama, ada ayat. Ada nama, ada ayat. Bukan. Dia boleh jadi dalam bentuk macam komik. Ada gambar orang berbualan. Okay. Saya rasa mungkin benda-benda ni siapa yang pernah ambil subjek ekonomi, subjek account, subjek, saya tak pasti subjek lain. Okay. So, saya pernah tengok dua-dua subjek ni bagi soalan AC, soalan yang berbentuk aplikasi. Okay, berdasarkan situasi sebenar dalam masyarakat. Jadi mereka kena pandai. Okay, itu sahaja saya berikut. Jadi mungkin di sini boleh keluar untuk situasi kamu. Sama ada petikan 1 atau petikan 2. Okay, dia boleh keluar salah satu mana-mana. Okay, itu yang saya nak beritahu. Okay, sekarang kita pergi kepada pecahan soalan. Okay, saya rasa kita dah lihat minggu lepas kita ada berbincang sedikit. Soalan nombor 1 ni jawapan kita ada bincang. Okay, soalan nombor 2 ni persamaan dan perbezaan. Saya ada minta kamu untuk rujuk jawapan berdasarkan skema. Kita hanya ada bincang sikit saja persamaan dia dan perbezaan dia. Okay, dan saya rasa kalau kamu rujuk balik jawapan dia, kamu mungkin agak confused. Okay, dan ingin saya ingatkan sekali lagi ya. Lepas ni, kalau boleh, jumpa soalan seperti ini. Nyatakan persamaan sahaja, ataupun nyatakan perbezaan sahaja, ataupun nyatakan kedua-dua sekali. Seperti yang kamu dapat lihat ni. Okay ya? Kalau jumpa soalan ni, saya mohon kamu buat latihan. Jawab soalan tu betul-betul, dapatkan skema jawapannya, semak betul-betul dan berlatih. Sebab bagi saya soalan nombor 2 ni, bukan 1, bukan 2. Saya dah buat dekat beberapa kelas, beberapa tempat dalam kelas PDPR saya. Memang rata-rata pelajar saya hadapi masalah dan mengambil masa yang agak lama. Sedangkan nak dapatkan hanya 3 markah sahaja. Okay, bukan saya perkecilkan jumlah markah tersebut. Tapi kalau kita lihat perbandingan markah, soalan nombor 3 dengan soalan 4 ni, yang mana saya rasa jawapannya boleh jimat masa banyak. Ambil soalan nombor 2. Yeah. So, saya akan ulang dulu. Okay, saya dah cakap benda ni. Okay. Pada pandangan saya akan tinggalkan soalan nombor 2 dahulu. Okay, saya akan pergi terus kepada soalan nombor 3 dan soalan 4. Itu pandangan saya. Tinggalkan terlebih dahulu, bila ada masa lebih, baru saya akan jawab. Itu pada pendapat saya. Sebab saya rasa, bila kita membuat analisis persamaan, melibatkan 2 perkara besar yang panjang, bagi saya pasti akan mengambil masa yang agak lama. Di sini dia akan memerangkap kamu. Lagilah kalau ada antara kita yang jarang buat latihan soalan, memang kamu akan terperangkap. Okey ya? Okey. So, saya kejap. Saya baru dapat berita kecemasan ada meninggal. Sekejap. Okey pelajar, kita boleh sambung, maafkan saya. Saya baru dapat berita kematian orang yang
dikenali. COVID-19, okay, biasalah. Hari ini satu Malaysia gempar dengan isu semasa ya. Saya rasa rata-rata kamu mungkin tahu berita tergempar ini. Salah seorang artis meninggal dunia, COVID-19. So, hari ini, saya bukan hari ini saja. Lepas ni mungkin akan banyak berita-berita yang saya rasa bukan lagi benda yang mengejutkan dah. Kita tinggal, maaf, saya terkeluar dari topik. Kita sambung Okay, okay, jom kita lihat petikan ini. Okay. Saya sedang melihat soalan nombor 3, para pelajar. Okay, saya ini sekejap. Okay. Okay, para pelajar semua, saya mohon kamu beri perhatian sebab soalan nombor 2 ni agak famous Okay, saya rasa saya pernah lihat soalan ni berulang kali dan beberapa tahun lepas. Sama ada mahu pun di subjek bahasa Melayu, ataupun subjek bahasa Inggeris, ataupun subjek sejarah. Berkemungkinan boleh keluar dalam subjek moral, subjek pendidikan agama Islam. Saya tak pasti. Okay. Mungkin boleh keluar daripada subjek keusahawanan, account ataupun ekonomi. Kriteria yang patut ada pada seorang usahawan. Okay, mungkin. Okay. Okay, so ingat tips untuk soalan bila tanya tentang kriteria seseorang. Tak kisahlah jawatan itu apa. Okay. Ingat bila tanya kriteria, ciri-ciri. Okay. Ingat. Tolong ingat. Jawapannya adalah yang paling senang. Keywordnya adalah nilai murni. Ya, nilai murni. Tahu nilai murni kan? Kamu semua dah novel sejak form 1 kan? Kau belajar komputer sejak form 1 kan? Tahu nilai murni kan? So, bila kriteria, lihatlah nilai murni. Okay, bagi saya, banyak nilai murni yang boleh diletakkan pada seseorang. Tak kisahlah, itu tentang apa. Okay, mungkin seorang remaja ke, pelajar berintegriti ke, masyarakat masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang harmoni ke, usaha-usaha yang perlu dilaksanakan, langkah-langkah perlahan-lahan. Keywordnya mesti ada kaitan dengan nilai murni. Ini bukan saya sembang Ini kalau kamu tengok dalam skema jawapan mana-mana soalan kibat yang berkaitan dengan soalan yang lebih kurang macam ni, sudah pasti mesti ada kaitan dengan nilai murni. Okay. Kalau pandai bagi jawapan, kita akan bagi contoh. Kejap Okay. So, sebenarnya saya akan buat jawapan kamu. Kalau kamu rujuk skema jawapan bagi soalan nombor 2 ni, soalan nombor 3 ni pun, kejap saya tengok skema jawapan dia. Okay, sekejap. Jangan saya nak buka dokumen kita melalui laptop sekejap. Okay, ambil masa sikit. Ya. Ada pelajar keluar ke? Alamak. Lah, ada pelajar keluar. Saya pun tak pasti kenapa. Tak apa. Kan? Saya pun tak pasti.
Okey, kalau kita tengok skema jawapan, saya akan nampak naik dokumennya. Kalau kelas saya sangkut-sangkut lag, kalau saya cakap sangkut-sangkut lag ke apa kan, tolong bagi tahu dengan cara buka mic terus lah. Kadang-kadang kalau kamu tulis dekat in-call message tu kadang saya tak perasan. Kamu boleh terus mencelah kelas saya tak masalah pun. Okey. Sekejap. Okey. Ada pelajar tanya, don't say wildlife. Maksudnya saya tak faham. Rekod kehadiran pun tak ramai. Siapa yang belum tulis rekod kehadiran, sila tulis sekarang. Okay, saya sedang buka skema jawapan. Sekejap ya. Okay. Okay, saya akan sharing screen sekarang. Okay. Saya rasa okay, sebentar lagi. Okay, cantik. Okay, mohon maaf atas kelewatan kita punya ni. Saya kalau saya lambat, saya tak lihat saya memang akan masa sikit. Biasalah. Benda lama berlama. Okay, okay, tak apa. So saya semua pelajar boleh nampak ke jelas kat sini Nampak soalan nombor 3 ada tulis kriteria yang patut ada pada soalan masyarakat. So itu adalah jawapan yang kamu perlu tulis lah kan. Kena salin kepala ayat ataupun salin soalan. Salin sebahagian soalan kan orang panggil. Okay, separuh sekolah guna kepala ayat, separuh sekolah guna salin semula soalan. Okay. Jom kita lihat jawapan tersebut. Okay. Okay. Nampak Nampak pertama saya nampak sini ialah apa ni, bertanggungjawab, beramanah, berwibawa, adil, bijak. Okey. Memang perkataan yang memang ini saya cakap memang benda kamu nampak jelas kat sini. Okey, saya tak nak sembang banyak. Benda ni kamu dah tengok skema jawapan, kamu dah tahu. Okey sekarang saya nak pergi kepada soalan yang seterusnya, nombor 4 ni. Okey, soalan nombor 4. Okey, kalau kita tengok balik dia punya soalan dia. Okey. Nampak sini apakah peranan yang harus anda mainkan? Okay. Sebagai seorang pengawas ni sebagai pengawas sekolah. Okey, kalau kita tengok skema jawapan dia, apa skema jawapan dia cadangkan? Okey. Memastikan okey, saya nak tunjuk kamu dua soal. Ada sebab kenapa saya tunjuk skema jawapan. Kamu sini biar kamu nampak sini. Supaya kamu dapat ikut apa yang skema jawapan nak. Ini yang paling penting. Jangan syok sendiri. Walaupun saya kata soalan kebat tu kita boleh cuba mana-mana jawapan yang munasabah, tapi jangan syok sendiri. Maksudnya jangan overconfident. Ini masalah pelajar. Betul saya kata, soalan bahagian B, pemahaman ni, kamu dah didedahkan sejak muat. Masa kan saya kata, saya dah buat soalan ni dekat kebanyakan pelajar saya, tapi masalahnya, mereka sangkut dekat soalan nombor 2 tadi. Soalan yang analisis persamaan perbezaan. Ada yang sangkut dekat soalan nombor 3, ada yang sangkut dekat soalan nombor 4. Saya tanya balik suruh-suruh saya, kenapa sangkut? Benda ni dah biasa. Apa masalah sebenarnya? Kan? Jadi saya cakap, okey, berkemungkinan kurang latihan.
berkemungkinan overconfidence. Bila overconfidence, kamu rasa soalan kibat tu kamu boleh handle. Sebab bila masuk SPM, lagilah silibus baru KSSM, mereka takkan bagi soalan yang cikai-cikai. Mereka takkan bagi soalan yang simple-simple. Okay? Namun saya turut bersimpati kepada pelajar, contohnya pelajar orang asli. Contohnya pelajar yang tinggal di luar kawasan luar bandar yang memang ceruk kan, kawasan pedalaman. Sebab kadang-kadang soalan tersebut di luar pengalaman dan juga di luar di luar pendidikan mereka. Mereka tak pernah rasai benda-benda macam itu kan. Ini mungkin pasal tema pemimpin, keluar pasal tema teknologi. Okey, dia sentuh pasal tema budaya bahasa. Benda tema-tema yang tak geling tau dengan pelajar. Memang pelajar jarang kan. Saya pernah cakap minggu lepas. Keluar pasal tema kesihatan. Tiba-tiba pasal pelancongan perubatan. Ambil. Benda tu pernah keluar dalam soalan percubaan SPM. Dalam sekolah SBP, sekolah berasrama penuh. Percubaan SPM Bahasa Melayu, sekolah berasrama penuh. Pelancongan perubatan. Satu lagi soalan pasal bioteknologi perubatan. Keluar macam tu memang okay. Jadi kat sini ini kamu nampak bila soalan yang nombor 3 ni, bila saya lihat balik daripada buku nota yang saya tengok kat sini apa beza soalan nombor 3 soalan nombor 4? Rupanya patutlah soalan nombor 3 pelajar macam overconfidence. Sebab soalan nombor 3 ni biasanya kategorinya hanyalah soalan kebat biasa. Kebat yang kamu dah biasa buat sejak sekolah rendah lagi. Yang bezakannya sukar ke susah ialah pengalaman yang kamu ada. Yang kamu jawab. Sebab tu saya bagi tips. Antara cara nak mudah ialah tengok nilai murid memang boleh bawa pun. Bagi pelajar yang beragama Islam, beramanah sifat Nabi Muhammad, bijaksana sifat Nabi Muhammad. Semua orang tahu benda tu kan. Okey. So, tapi apa cerita nombor 4 ni? Sengaja saya nak tengok apa. Rupa-rupanya bila saya tengok nota tentang soalan nombor 6 ni, soalan tentang ketika umum ni, soalan kibat ni, soalan yang keempat ni, rupanya ia bukanlah semata-mata kibat biasa, tapi dianggap sebagai kibat aras tinggi. Kenapa? Sebab soalan ini tentang apa? Penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah. Dan berkemungkinan kamu nampak sini peranan pengawas kan? Dia boleh tukar kat sini peranan ketua penduduk. Ketua kawasan, ketua kampung. Sebab katakan kepimpinan kan? Okey. Jadi mungkin dia akan bagi situasi masalah. Okey. Dia bagi situasi macam ni, dia bagi situasi apa? Tentang masalah disiplin kat sekolah. Jadi pengawas kena bantu kan? Tentang nak pastikan sekolah dalam keadaan harmoni apa semua kan? So mungkin dalam situasi lain kita tak tahu apa yang boleh keluar. So ini adalah kategori menyelesaikan masalah. Bukan saya cakap memang nampak sini tulis penyelesaian masalah. So kamu kena solve, kamu kena cari jalan. Okay? Dan seolah-olah kamu mencari apa ni? Isi karangan. Saya tak cakap banyak. Nampak tak? Peranan pengawas. Macam cari isi karangan lah. Soalan ni boleh keluar karangan. Okey? Jadi para pelajar jangan abaikan soalan ni sebab ia turut membantu kamu untuk cari isi karangan dengan spontan. Okey, cuma jawapan ni lebih boleh detail, boleh pakai jawapan contoh. Okey, sekarang saya bagi masa. Selain daripada 3, apa lagi peranan pengawas sekolah? Sampai jawapan. Boleh tulis kat ruang include message. Mungkin ada yang dah pernah buat. Okay. Mungkin ada yang dah buat. Okay. Sekejap. Kalau tengok soalan ni, dia 4 markah kan? Soalan ni 4 markah weh, guys. Kan? Okay lah. Soalan ni 4 markah. Skema jawapan baru 3. Tegas, berdisiplin. Ya, betul. Okey. Tegas, berdisiplin. Betul. Kena, okay. Dia sendiri perlu ikut disiplin.
Okay, dia perlu tegas dan tidak berkompromi dengan mana-mana pihak. Ya, tegas dalam menjalankan tanggungjawab. Okay, betul? Ada lagi tak? Saya rasa banyak jawapan. Okay. Cantik. Akhirnya saya nampak ada jawapan antara kawan awak yang menggunakan jawapan nilai murni, tegas nilai murni, berdisiplin pun nilai murni. Yes. Nampak di situ nilai murni membantu juga. Sebab soalan ini memang asalnya adalah soalan kebat, tapi dia berbentuk lebih kepada penyelesaian masalah. Sebab dia bagi situasi. Saya rasa mungkin soalan ini tak nampak masuk soalan pasal sekolah. Kamu kat sekolah, kamu nampak soalan. So, tak nampaklah kritikal sangat. Okay, jom. Sekarang saya nak pergi kepada soalan pendidikan sastra. Okay. Soalan yang bagi saya, pada pendapat saya, soalan ni pun turut dihadapi turut dihadapi oleh cikgu-cikgu di sekolah kita semua. Okay. Yang mana mereka juga mungkin beranggapan soalan ini adalah soalan yang agak mencabar dan aras tinggi. Okay. Pendidikan sastra. Okay. Ini jawapan. Sorry ya. Pada soalan tadi. Okay ni. Okay. Nampaknya dikir bermikir unggul. Okay. Okay, bahan 2. Okay, nampak dalam bentuk. Okay, saya dah sentuh minggu lepas. Saya cakap pasal tak sangka boleh keluar dikir. Teks lagu. Cuma lagu ni bertemakan dikir. Mungkin boleh keluar lagu bertemakan ghazal. Okay. Lagu-lagu tarian peribumi saya tak pasti. Jadi benda ni kawan saya ni adalah benda umum guys. Bukannya ambil dalam buku teks apa. Ada. Tahun lepas keluar teks ni, tahun lepas teks tahun lepas tak ada. So siap ada apa? Akan motivasi ada guru cemerlang buat bengkel. So target tahun ni keluar apa? Dulu boleh lah macam tu. Bermula tahun awak dan tahun-tahun seterusnya tak pastilah. Okay. Mereka tak boleh ambil sebab semua bahan komsas akan dibawa ke dalam ujian mendengar. Okay. Okay. Jadi bagi saya ini adalah satu cabaran. Okay. Nak tak nak korang kena buat latihan ni banyak gila. Kena buat banyak gila. Minta maaf saya cakap. Sebab soalan dia umum. Tak tahu apa yang keluar. Okay. So ini adalah cerpen. Saya pernah cakap dengan Pak cerpen. Boleh jadi bahan ni drama. Yang ada nama skrip. Okay. Boleh jadi macam saya kata tadi lah. Saya dapat lihat kat sini antara rupa-rupanya pendidikan sastra ni antara nama lain daripada karya kreatif. So maksudnya sajak yang orang pernah kirim, yang pernah dibaca dekat radio ke mungkin diletak kat sini. Okay. Okay, bahan pelbagai bentuk sama ada cerpen, drama, prosa tradisional, puisi tradisional, sajak dan lain-lain. Okay. Itu dalam nota. Okay. Saya nak tanya mungkin antara kamu pernah dengar kot. Saya tak pasti masa kamu form 4, cikgu kamu dah sentuh belum tajuk ni. So tahun ni masa kamu dah form 5 sekarang ni saya tak pasti. Mungkin ada sekolah yang dah, ada sekolah yang belum. Okay, bahan pasal prosa tradisional. Beza puisi ada rangkap. Yang kamu nampak ni prosa, cerita. Prosa, cerita. Puisi, rangkap. Ada stanza, itu puisi. Prosa, dia adalah cerita. So, apa beza prosa tradisional dengan cerpen? Prosa tradisional zaman dulu. Semua orang tahulah kan? Tapi prosa yang ada cerpen, yang ada drama, itu panggil prosa moden. So, apa yang kamu dapat lihat ni adalah prosa moden. Zaman sekarang kalau buat cerita, inilah bentuk. Sama ada bentuk cerpen macam ni atau bentuk skrip drama. Tapi zaman dulu, kalau orang dulu buat cerita dia cerita-cerita yang epic.
cerita yang berkaitan dengan apa, legenda, cerita yang ada kuasa sakti, cerita yang penuh misteri, cerita berkaitan dengan masyarakat zaman dulu, cerita yang mistik, ada kuasa, apa lagi, so cerita-cerita tersebut yang ada kaitan dengan sejarah-sejarah kan, jadi itu jangan dipanggil sebagai prosa tradisional. So saya kaitkan balik soalan saya tadi yang pertama, siapa tahu apa tajuk prosa masa tingkatan 4? Soalan tu dikeluarkan dari sini. Ni. Ni, apa ni? Inilah prosa tradisional tingkatan 4. Kepimpinan, ini salah eja ni. Melalui kepimpinan melalui teladan. So dalam kertas dua kamu ni, inilah satu-satunya bahan daripada buku komsas kamu yang keluar. Satu-satunya bahan. Okay, so dia boleh pilih sama ada ini tingkatan 4 ataupun dia letak yang tingkatan 5. Tingkatan 5 apa nama dia? Siapa tahu? Confirm antologi. Apa antologi apa ni? Form 5 punya. Sejadah Hindu kan? Hindu. Apa? Tajuk prosa tu ataupun cerita tu adalah sebuah benar. Tak ingat, tak tahu, belum belajar lagi dengan cikgu. Belum Okay. So hari tu kan kita baru buat benda ni baru sekali kan. Kita dulu pernah sekali kan. Okay, nanti kita akan buat lagi bahagian. Saya rasa bahagian ni pula agak kritikal. Markah pun boleh tahan. Kita akan buat latihan ni banyak lagi. Lepas saya akan post soalan-soalan kamu banyak kali. Bila datang ke time class je, kita baca jawapan je. So, saya ada banyak soalan macam ni nanti saya bagi. Okay. So, kepimpinan melalui teladan. Form 5 tajuk dia ialah burung terbang dipipiskan lada. Okey kejap. Saya nak tunjuk kamu Okay. Okay. Okay, ini Sasbadi punya. Okay. Okay. Kenapa bukunya pun pendek saja. Kenapa saya kata pendek? Kalau buku panjang. Okay, mungkin antara kamu pernah nampak buku ni. Okay. Ini buku pendek kan? Okay. Ini form 5. Ini form 4, sampai. Okay. Kebetulan saya termasuk dekat soalan bahasa Melayu standard ni. Okay. Dalam kedua buku ni ada tajuk ni. Cerita ni. Kamu tengok dekat prosa tradisional. Tengok dekat bahagian prosa tradisional ada tajuk ni. Okay. Kalau ada student tanya, cikgu susah nak buat soalan ni, bahasa Melayu standard ni. Susah lah, cikgu tak faham ada cakap apa, tak tahu nak tukar apa. Saya pernah bagi tips dulu kan. Kamu kena tengok rujuk nota-nota ataupun senarai-senarai bahasa klasik kepada bahasa standard semua kan. Tapi benda tu banyak. Kita perlukan latihan banyak kan, macam nak tukar, macam nak buat ayat. Okay. Saya rasa antara cara yang, salah satu lagi cara yang sangat mudah untuk kamu sebenarnya nak agak cerita ni cakap pasal apa. Sebenarnya everything students, kamu kena tahu tau A sampai Z benda ni. Pasal apa, baru kamu boleh teka. So kamu kena agak, ini kat babak yang mana satu. So nak tahu babak mana satu, nak kamu kena tahu cerita ni sampai Z. Saya berbaloi untuk tahu satu cerita dekat 4, satu cerita dekat 5. Tahu dulu cerita, bagi saya berbaloi untuk kamu ni. Sebab dia 6 markah. Bukan 3 atau 4, dia 6.
Tahu cerita dia sekadar sinopsis lah. Sekadar sinopsis. Kejap. Dan ini, ambil buku tu. Sini. Satu lagi okey. Kamu nampak tak ada buku? Saya tak prepare untuk tunjuk benda-benda ni ya. Okey. Sekejap kamu up presentation tu, kamu tengok kat kamera ya. Okey, ini buku warna hijau tau, OMG. Komik tau. Dan bergambar. Okey. Di sinilah saya menguasai cerita Hongfar perusahaan tradisional. Kepimpinan Melayu Teladan, burung terbang dipipiskan lada. Jadi bila saya tengok petikan teks ni, saya dah boleh agak kat mana bapak. Gambar tu pasal apa? Situasi tu macam mana? Okey? Itu antara nak faham. Jadi bila kita faham secara keseluruhan, baru ada feel nak translate. Tak apa, saya dah pergi jauh ni. Sebenarnya kita bukan nak bincang pasal soalan ni. Betul-betul tentu kan. Saya takut terlupa nanti nak kita patah balik mana sebenarnya kita. Okey. So maksudnya soalan yang kita jumpa ni, petikan yang kita bakal jumpa dia bukan yang macam kita dah tengok ni. Syair-syair yang kita belajar ni, itu pun saya tahu. Dengar pasal ni. Kan? Semua kita tak tahu kan. Okay? Novel lagi apa kan. Jadi saya cakap terus terang kan, memang korang kena belajar banyak. Tak ada pilihan. Okey. Jom kita tengok soalan lah. So, berdasarkan bahan satu, berikan maksud. Tidak bermaksud untuk mempermainkannya. Kita pergi bahan satu. Okey. Nasib baik bahan satu ni. Kalau keluar bahan satu, tak juga. Okay. Keluar tu teka-teki. Bawah ni keluar saja. Aduh. Okay, saya doakanlah supaya janganlah soalan SPM ke trial kamu kejam sangat. Sampai keluarkan bahan satu dan bahan dua ni dua-dua petikan. Tapi tak mustahil saya tengok dalam bahan buku ni. Okay, bahan buku ni. Dan juga bahan buku ni. Okay. Okay. Sekejap. Okay. Sekejap So, tak mustahil untuk bangkai sastra ni, untuk saya tengok ada soalan. Untuk petikan sastra ni, dia keluar 3 soalan. Daripada 3 soalan tu, 2 yang dirangkap. 1 yang bukan rangkap. 1 petikan biasa. Cerita apa kan. Okay. Tapi 2 yang rangkap. Yang kelakar ni 1 saja. 1 ni dia keluarkan apa tau? Dia keluarkan lagu pun macam satu pendek je. Dia macam, nak kata apa, macam satu motor, satu kaitan dengan sastra lah. Okay. Jadi di situ benda tu macam tak sangka. 3 bahan. Okay. Tapi saya tahu majoriti antara kamu dah pernah buat soalan ni masa kamu UPSR. Ada keluar UPSR pasal soalan keluar pantun kan. Tapi ada sekurang ada pengalaman lah. Itu yang paling penting. Okay. So jom kita tengok apa skema jawapan dia. Kita bincang terus. Okay. Tidak bertujuan untuk mempersendakannya. Okay. Seperti soalan yang tadi, petikan umum, ini petikan sastra. Okay. Kamu nampak lihat macam mana dia buat penterjemahan. Maksud jadi bertujuan. Okay. Lepas tu saya dapat lihat okay, mempermainkan jadi mempersendakan. Okay, siapa ada jawapan lain selain pada skema jawapan? Nak cuba sekarang ke? Okay, tidak berniat. Boleh? Untuk mempergunakannya. Okay? Okay. Tidak berniat untuk saya lupa tadi ada perkataan saya terlihat pada saya.
Mempergunakan, mempermainkan, memperbodohkannya. Boleh? Okay. Memperbodohkannya. Okay. So itu antara ni. So guys, korang nampak tak kat sini? Perkataan tidak dan untuk kat sini tak ditukar kan? So kat sini korang boleh agak kata hubung adalah antara perkataan yang tak boleh ditukar. Okay. Biasanya kata kerja, kata nama, kata adjektif, itulah antara perkataan yang kita akan tukar. Okay. Ini kaedah. Biasanya nak buat maksud ni, ada dua kaedah. Kaedah pertama ni saya rasa korang belajar sekolah ni kan. Kaedah pertama adalah kaedah penterjemahan daripada perkataan-perkataan macam kita buat ni. Kata serti bermaksud jadi bertujuan kan. Ataupun ada pelajar dia buat jawapan sendiri. Dia buat ayat sendiri. Tapi masih lagi menerangkan maksud. Boleh juga. Tapi jarang lah. Biasa skema jawapan akan macam ni. Okay. Okay. Jom. Kita tengok nombor 2. Okay. Yang ini jati diri pemimpin yang unggul. Kita tengok apa soalan dia minta tu. Okay. Masih lagi cerita pasal pemimpin kan. Urusan. Okay, berdasarkan bahan 2, apakah jati diri pemimpin yang unggul? So, korang kena pergi go through kat sini kan. Go through dekat lirik ni kan. Sorry. Jati diri pemimpin yang unggul. Okay. Okay, di sini saya nampak lah. Okay. Pemimpin berilmu berakhlak mulia. Okay, kat sini teguh jati diri, kukuh. Okay, kat sini. Okay, pemimpin juga kat sini. Okay. Kita dapat lihat dekat setiap rangkap ni pasti akan ada cakap ni. Nampak? Okay, pertanyaan ini rangkap pertama. Okay. Okay, lepas tu kat sini tak ada. Okay, kat sini tak ada. Saya boleh kata bawah ni rangkap 2 lah. Ini rangkap 2. Dekat rangkap 2 ni menjadi idhab bahasa negara je lah. Okay, ada tak cakap pasal. Kat sini tak ada cakap pasal apa-apa. Pasal ciri-ciri pemimpin. Tak ada. Okay. Soalan tanya, apa soalan tanya tadi? Lupa. Jati diri pemimpin kau. Okay. Kat sini tak ada cakap pasal jati diri ya. Tak ada. Jadi saya nampak perkataan ini jati diri lah. Rangkap satu ni, ini adalah jati diri. Jati diri maksudnya apa yang dimiliki lah. Okay. Okay, yang ni ada cakap jati diri, kena teguh. Okay, ini rangkap ketiga. Next, lambat. Okay. Ini rangkap ketiga. Teguh jati diri. Okay. Soalan nampak situ. Jadi, yang rangkap keempat. Ni. Ini satu jati diri. Pekerti luhur. Okay. Pekerti luhur. Dan yang seterusnya bawah ni. Pemimpin jujur. Ini antara saya rasa benda-benda yang kita berkata jati diri. Jati diri. Okay. Tak apa, itu tekaan kita. Soalan tanya, apakah jati diri pemimpin yang unggul? Berdasarkan bahan 2. So, pemimpin yang bagus, bagaimana kita nak lihat jati diri dia? Apa yang ada pada diri dia? Apa yang ada dalam jiwa dia, jati diri dia? Dia punya personality, dia punya diri dia sendiri. Okay, untuk jadi orang yang unggul. Okay, so di sini korang dah belajar satu benda tau. Bila tanya soalan pasal jati diri, korang belajar bahawa ialah merupakan ciri-ciri diri. Kelebihan-kelebihan diri. Pegangan diri. Prinsip diri. Nampak tak tu? Tu kat sini. Pemimpin yang unggul. So, kita tengok dalam skema jawapan macam mana dia bagi jawapan. Okay. Benda yang sama lah. Okay, tadi suri teladan saya tak ambil. Merendah diri saya tak ambil. Maksudnya sebenarnya ada. Maksudnya petikan yang saya tak sentuh tu ada lah perkataan ni. Yang saya sentuh tadi berilmu ada. Yang ini ada.
Jujur ikhlas ni ada. Okay so 3 markah. Tadi kita dapat lihat pun sebenarnya ada beberapa juga. Lebih daripada 3 saya kita dapat lihat. Tadi teguh jati diri. Kat sini tak ada teguh. So mungkin tak diterima kat sini teguh. Saya tengok balik sikit. Okay. So yang ni tak ada dikira. Tapi saya rasa tak ada masalah. Teguh jati diri merupakan jati diri seorang pemimpin unggul lah. Kena teguh lah. Saya rasa tak ada masalah. Ini boleh diterima. Tak ada masalah. Tadi saya nampak ada kata pasal merendah diri. Ni. Janganlah angkuh membangga diri. Daripada sini dia wujudkan satu jawapan sendiri. Dia kata merendah diri. Saya suka ni. Cara dia keluarkan tu. Okay. Okay, next. Kita tengok pada soalan seterusnya. Okay. Ini menarik. Okay, ini menarik. Okay, saya dah tengok sekejap soalan ni. Dia kata apa ni? Okay. Saya perasan soalan nombor 3 ni. Okay, ini soalan macam soalan kebat. Andai kata anda ni. Okay. Dan soalan nombor 4 pun kebat sebagai rakyat. Okay, kebat. Bila saya tengok nota daripada buku latihan saya ni, ada satu point yang kamu kena take note. Dan bagi saya benda ni sangat baik. Sangat kelebihan untuk kita semua. Yang mana tak mungkin ada soalan yang akan tanya apakah tema petikan bahan 2. Apakah pengajaran yang anda boleh dapat daripada bahan 2? Apakah nilai murni? Apakah watak perwatakan, persoalan, latar masa, latar tempat, plot ke teknik penceritaan daripada teknik plot yang digunakan dalam bahan 1. Apakah gaya bahasa yang dapat dilihat dalam bahan 1 dalam bahan? Tak mungkin. So elemen sastra tak mungkin akan wujud. Tolong ingat elemen sastra tak mungkin lagi wujud dalam soalan sedemikian. Jadi ini adalah satu kelegaan. Sebab elemen sastra adalah soalan yang